Buletin Didik 7 Januari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan menggantikan sejumlah 263,662 buku teks rosak akibat banjir baru-baru ini yang membabitkan 14,422 murid di seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata pihaknya mempunyai stok mencukupi untuk menggantikan buku teks yang rosak itu. Kepada murid-murid yang kehilangan buku teks atau buku teks mereka rosak akibat banjir, jangan risau. Anak-anak tidak perlu membayar ganti rugi di atas kerosakan buku teks tersebut maupun menggantikan buku teks tersebut. Guru-guru akan merekodkan jumlah buku teks yang rosak akibat banjir dan insya-Allah kita akan pastikan usaha untuk menggantikan buku teks ini dapat dilaksanakan segera. Menerusi perkongsian video dalam laman sosial Facebook rasminya, Datuk Dr. Aziz juga berkata tindakan itu sekaligus membolehkan murid yang terjejas mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PDP yang dijadualkan bermula minggu depan. Tambahnya, pihaknya menerima banyak pertanyaan mengenai buku teks murid yang rosak. Justru dengan langkah ini juga beliau berharap semua murid yang terjejas dengan bencana banjir dapat mengharungi tempoh sukar ini dan kembali ke sekolah apabila dibuka semula kelak. Murid terjejas bencana banjir di seluruh negara tidak wajib memakai uniform untuk kembali bersekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun berkata, perkara itu sudah dimaklumkan kepada Jabatan Pendidikan di negeri yang dilanda banjir. Oh, betul. Mereka memang dibenarkan tak perlu pakai uniform untuk ke sekolah. Ya. Itu telah kita terangkan dan kita perjelaskan sekali lagi. Ya, untuk memudahkan budak-budak, tidak menyusahkan mereka dan ibu bapa murid dalam hal ini. Tambahnya, sesi libat urus sudah dilakukan dan arahan dikeluarkan kepada JPN dan pejabat pendidikan daerah bagi memastikan peralatan seperti meja dan kerusi di sekolah terlibat banjir atau menjadi pusat pemindahan sementara PPS diselenggara. Perkara itu bagi memastikan kebajikan guru dan murid selamat dan selesa semasa sesi persekolahan dibuka semula. Selain itu, kementerian turut mengumpul data dan mengenal pasti sekolah yang memerlukan penggantian alatan yang terjejas. Sementara itu, diaju mengenai kebimbangan terhadap penularan varian Omicron COVID-19 semasa sesi persekolahan dibuka nanti, Datuk Dr. Mah berkata pihaknya bakal melaksanakan SOP ketat. Ujar beliau, kementerian turut berwaspada dan bersedia mengambil tindakan sewajarnya bagi mengekang wabak itu. Oh, surely we are more ready now than before because we are more experienced than before in handling this kind of issues. Yeah. Jadi pekat pengalaman yang telah kita ada selama 2 tahun ini, sudah semestinya kita lebih bersedia untuk menghadapi sebarang kepangkalian yang berlaku dalam hal berkaitan dengan COVID-19 ini. Langkah pencegahan diambil termasuk memastikan SOP dipatuhi bagi mengurangkan risiko jangkitan penyakit itu. Beliau turut menasihati ibu bapa agar tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya mereka dikesan mempunyai gejala COVID-19 seperti demam, batuk dan selsema. Sebaliknya, dapatkan rawatan segera di hospital atau klinik berdekatan. Walaupun ketika cuti persekolahan hampir setiap hari sejak lebih 2 minggu lalu, selepas banjir surut, warga pendidik berkorban tenaga dan masa hadir ke sekolah untuk melakukan kerja pembersihan. Semua itu dilakukan demi memastikan sekolah dapat dibuka pada 10 Januari ini dengan persekitaran selesa buat pelajar. Ikuti tinjauan dilakukan wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Pagi tadi, kami sekali lagi meninjau Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Muda Shah Alam yang teruk ditenggelami banjir baru-baru ini. Menurut pengetuanya, Datuk M. Magendran, kerja pembersihan dilakukan sendiri oleh semua guru dan dibantu oleh sukarelawan serta sekumpulan anggota agensi kerajaan. Beliau berkata ketika ini guru bergotong royong mengecat, mengindahkan dan menyusun atur kembali kedudukan beberapa peralatan yang dihanyutkan sebelum ini. Mereka telah datang walaupun ada yang terkesan. Seramai 34 orang, guru dan anggota kumpulan pelaksana SMK Taman Seri Muda ini terkesan akibat banjir dan saya telah memberi kelonggaran kepada mereka
untuk uruskan dulu rumah masing-masing, namun ada juga yang masih datang ke sekolah untuk membantu dalam operasi pembersihan. Tambahnya, keseluruhan tingkat bawah sekolah berkenaan ditenggelami banjir termasuk bilik darjah, makmal komputer, kantin dan beberapa kemudahan lain. Bagaimanapun, pihak sekolah akan terus menggunakan peralatan yang masih elok dan selamat. Ini kerana pihaknya tidak mahu menangguhkan pembukaan semula sekolah, terutamanya takwim pembelajaran murid tingkatan 5. Sangguplah, maksudnya yang berada di kampung pun terus balik ke sini bersama-sama dengan volunteer dan juga ex-cikgu-cikgu yang sebelum ni mengajar dekat sini, datang kat sini bantu, especially macam ada seorang cikgu sukan ni, memang dah macam sekolah dia sendiri. Kami juga difahamkan pihak Kementerian Pendidikan masih membuat pemeriksaan dan penilaian kelengkapan yang rosak sebelum penggantian aset baharu dilakukan. Peralatan komputer dan ICT di SMK Taman Seri Muda ini antara barangan yang musnah teruk akibat banjir yang berlaku tempoh hari. Dan saya difahamkan kesemua barangan ini sudah tidak boleh digunakan lagi. Dalam pada itu, ibu bapa yang kami temui berkata persiapan untuk anak-anak mereka masuk sekolah belum dilakukan. Ini kerana terdapat keperluan lain yang perlu didahulukan. Kita pun tak mampu lagi, banyak barang dah rosak, nak beli tu barang dapur, baju apa semua kan, semua sudah habis. Harap-harap ada yang ni tolonglah, macam NGO. Anak sekolah tu kita tak ada fikir lagi. Kalau tengoklah, kalau ada masa nanti kita pergi beli. Tak ada sumbangan barangan sekolah gitu. Belum lagi setakat ni. Laporan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Biarpun terkesan dengan banjir, ibu bapa dinasihatkan untuk tetap menghantar anak-anak ke sekolah mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Tidak mahu anak-anak terus ketinggalan dalam pelajaran, pihak sekolah memberi banyak kelonggaran dalam memastikan kehadiran penuh pelajar pada pembukaan sesi penggal ketiga 2021-2022. Banjir besar yang melanda negara menjejaskan banyak sekolah dan keluarga. Beberapa sekolah dilaporkan terkesan secara langsung hingga memusnahkan banyak harta benda dan peralatan. Ada pula yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Namun KPM yakin semua institusi dapat beroperasi mengikut jadual yang ditetapkan, iaitu 9 Januari ini bagi negeri-negeri kumpulan A, manakala 10 Januari bagi kumpulan B. Namun yang menjadi kebimbangan ialah ketidakhadiran pelajar-pelajar yang terjejas akibat banjir. Disebabkan pakaian seragam, beg, kasut dan buku sekolah yang dihanyutkan banjir. Dikhawatiri ramai ibu bapa berhasrat untuk menangguhkan sesi pembelajaran anak mereka di sekolah. Sementara mereka membeli kelengkapan sekolah yang baharu untuk anak-anak. Pihak sekolah sebenarnya sangat prihatin dalam isu tersebut, di mana kita sebenarnya memberi kelonggaran kepada pelajar untuk hadir ke sekolah hanya dengan memakai pakaian yang sesuai, sehingga uniform sekolah dapat diadakan dengan sempurna. Begitu juga dengan alat tulis, buku-buku tulis dan lain-lain yang telah pun rosak. InsyaAllah pihak sekolah bersama dengan pihak BG boleh membantu untuk memastikan anak-anak dapat hadir ke sekolah, belajar dengan sempurna. Walaupun kediaman mereka dilanda banjir, kehadiran anak-anak ke sekolah mengikut jadual yang ditetapkan adalah penting kerana banyak silibus pelajaran yang telah ditinggalkan ketika sekolah terpaksa ditutup akibat wabak COVID-19. Sekiranya mereka tidak menghadirkan diri ke sekolah, pelajar-pelajar ini akan berdepan dengan masalah keciciran dalam pelajaran. Mungkin ada pula yang mencadangkan PTPR bagi pelajar-pelajar yang menjadi mangsa banjir. Namun sebenarnya, kehadiran mereka ke sekolah memberi ruang untuk menimba ilmu dalam ruang yang lebih kondusif. Jika anak-anak berhadapan dengan masalah ataupun trauma akibat banjir ataupun lain-lain, insya-Allah di sekolah kita ada kaunselor yang boleh membantu anak-anak para pelajar untuk meredakan emosi yang tertekan ataupun juga masalah-masalah yang berkaitan lah. InsyaAllah pihak sekolah melalui kaunselor akan bantu anak-anak para pelajar mengatasi, meredakan masalah-masalah tersebut. Hendak Sri Budaya tak mahu Sri Budalih. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menanam sikap dedikasi untuk meneruskan pembelajaran anak-anak walau apa jua halangan dan rintangan.
Walau bagaimanapun sekiranya terdapat pelajar yang tidak dapat hadir ke sekolah dengan alasan yang kukuh, ibu bapa diminta menghubungi atau memaklumkan pihak sekolah. Pemeriksaan Indeks Jisim Badan BMI terhadap murid sekolah berusia 5 hingga 9 tahun akan mula dilaksanakan di negara ini. Program BMI 59T ini menyasarkan untuk menangani isu obesiti dalam kalangan murid sekolah rendah. Ketua Pengarah Pendidikan Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid menerusi satu perkeliling yang dikeluarkan berkata, program itu dimulakan menerusi ujian mengukur ketinggian dan berat murid bagi mendapatkan nilai BMI. Disusuli pelaksanaan aktiviti fizikal dan amalan pemakanan sihat. Pelaksanaan program ini akan bermula pada hari pertama kalender akademik 2022-2023 dan dilakukan 2 kali setahun. KPM mewajibkan program itu dijalankan bermula di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan menengah milik kerajaan dan tadika swasta. Murid berkeperluan khas kecuali yang memerlukan sokongan maksimum juga diwajibkan menjalani ujian BMI 59T ini. Program terbabit juga akan dijalankan ketika aktiviti luar dan pembelajaran integrasi dan ketika kelas pendidikan jasmani. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDM. Bersua kembali, mulai 1 Januari lalu pengautomasian sepenuhnya sistem pengurusan, pertukaran dan penempatan guru IJ Tukar dengan beberapa penambahbaikan fungsi baharu telah mula dilaksanakan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, guru-guru sudah boleh mengakses aplikasi berkenaan pada tarikh yang sama. Jelas Datuk Dr. Razi susulan perubahan kepada aplikasi itu, KPM telah menerima pelbagai pandangan dan maklum balas daripada guru yang membuat permohonan melalui IJ Tukar. Justru KPM sedang meneliti pandangan yang diberikan. Pada masa yang sama, kementerian juga komited untuk mengoptimumkan lagi aplikasi baharu itu berdasarkan penelitian terhadap pandangan yang diterima. 44,573 atau 85.7% daripada 52,024 ketua isi rumah telah menerima bantuan wang ihsan BWI RM1,000 setakat 1 tengah hari tadi. Perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menerusi ciapa ringkas di Twitternya, beliau berkata, mereka yang belum mendaftar boleh segera menghubungi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan pegawai daerah untuk mendapatkan bantuan segera Kerajaan Persekutuan. Kerajaan sebelum ini mengumumkan bantuan banjir keluarga Malaysia. Antaranya meliputi BWI RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah berbanding RM500 sebelum ini. Hanya tinggal 2.3% sahaja lagi untuk mencapai 100% populasi dewasa di negara ini lengkap vaksinasi. Berdasarkan laman Sesawang COVID Now setakat semalam, lebih 22.8 juta individu atau 97.7% daripada populasi dewasa di negara ini sudah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Manakala 98.9% atau lebih 23.1 juta individu daripada populasi dewasa sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 87.8% atau lebih 2.7 juta individu lengkap vaksinasi. 90.7% atau lebih 2.8 juta individu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin.
252,817 dos vaksin diberikan semalam. Daripada jumlah itu, 2,898 adalah dos pertama, 4,549 dos lengkap dan 245,370 dos penggalak. Adik-adik pernah main gitar tak? Selalunya bila kita petik tali gitar, kita akan nampak getaran. Tapi pernah tak kita tengok macam mana alunan, corak alunan getaran itu? Hari ini akan nak tunjuk oscilloscope. Kita akan tengok corak alunan tali gitar. Bagaimana kita dapat melihat corak ini? Ia terhasil disebabkan oleh prinsip fundamental kerja mata manusia ataupun dengan kata mudahnya bagaimana mata dan otak kita berfungsi. Sistem visual manusia boleh memproses 10 hingga 12 imej dalam satu saat. Sekiranya imej yang diproses adalah lebih daripada itu, otak akan mentafsirkan imej tersebut sedang bergerak. Di sini ada garisan putih, ada bahagian belakang warna hitam. Okey, disebabkan garisan putih dan hitam ini dia memberi kontras kepada imej kita dan sebab itulah adik-adik boleh nampak dengan jelas alunan tali gitar ini. Sebagai usaha memacu kebolehcapaian pembelajaran kemahiran masa depan melalui pendidikan digital, Arus Akademi, DG, UNICEF Malaysia dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM telah menganjurkan kempen #BolehKod. Kempen yang dilancarkan pada bulan Ogos tahun lalu itu telah mencatat pendaftaran lebih 3,000 peserta dari 366 sekolah seluruh negara. Pertandingan yang dianjurkan melalui program Future Skills for All FS4E itu turut bertujuan menyemarakkan semangat pembelajaran serta minat terhadap pengaturcaraan dalam kalangan murid. Ia terbahagi kepada 2 kategori iaitu sekolah umum dan sekolah kurang murid. Bagi peringkat negeri, 10 sekolah yang terdiri daripada 7 sekolah umum dan 3 sekolah kurang murid telah dipilih sebagai pemenang berdasarkan jumlah penyertaan. Setiap pemenang telah dianugerahkan sebuah set studio mini dan 10 set microbit lengkap yang dianggarkan bernilai RM20,000. Sementara itu bagi peringkat kebangsaan pula, 4 kategori telah dipertandingkan termasuk kategori microbit, HTML, Python dan SQL. Hadiah berjumlah RM11,000 telah dimenangi oleh 5 projek terbaik daripada setiap kategori. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, pengaturcaraan adalah antara pengetahuan penting bagi murid-murid. Kita memerlukan pelajar kita untuk menguasai coding ini, menguasai pengetahuan coding ini dan sebenarnya kita pun telah mengambil langkah proaktif yang mana apabila kita memperkenalkan 6 kemahiran kali semasa hadapan itu, sebenarnya apabila kita bercakap tentang ICT dan IoT, ianya adalah berkait rapat dengan pengetahuan coding yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar kita. Tambahnya, murid-murid seterusnya dapat mengguna pakai pengetahuan tersebut dalam aspek agrikultur dan keusahawanan pada masa hadapan. Dan pada itu, Naharuddin turut mengisytiharkan bahasa pengaturcaraan atau coding sebagai bahasa ketiga untuk pendidikan di Perlis. Micro Malaysia hari ini mengumumkan pelaburan sebanyak RM1 juta dengan Universiti Sains Malaysia USM bagi mengukuhkan projek kerjasama penyelidikan dan pembangunan R&D dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pembiayaan itu akan disalurkan kepada geran yang menyokong penyelidikan dalam bidang bahan semikonduktor, pembuatan pintar serta kecerdasan buatan AI yang merupakan kunci kepada kemajuan teknologi sektor pembuatan negara. Menurut Naib Presiden Korporat dan Pengurus Negara Micro Malaysia Amarjit Singh Sandhu, kerjasama ini juga secara tidak langsung dapat menyumbang kepada ekonomi negara sekaligus menjana pekerjaan berkualiti serta meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing di peringkat global. We have plans to further expand and hire more technical and engineering students
in the coming years to support our growth in Malaysia. We foresee opportunities to accelerate the next level of growth given the increasing global market demand for memory and storage products. Beliau berkata demikian pada sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan USM secara dalam talian siang tadi. USM merupakan rakan universiti pertama yang menerima pembiayaan daripada Micron Malaysia. Ini merupakan landscape digital yang menunjukkan tanah Sundaland. Dahulu ia merangkumi Asia Tenggara iaitu Thailand dan juga Malaysia, termasuklah selatan China. 112 hingga 129 juta tahun yang dahulu, tanah ini sungguh luas, dihuni oleh pelbagai spesies dan ia bebas merentas dan berinteraksi sesama mereka tanpa batasan. Keluarga Spinosaurid dikenali dengan tulang belakang tinggi yang boleh membentuk bonggol ataupun seperti layar. Satu lagi ciri unik keluarga ini ialah tengkoraknya yang panjang mirip buaya. Spesies terbesar keluarga Spinosaurid mempunyai sel deria di hujung muncung yang membantunya menangkap ikan. Bentuk gigi kon yang unik pada setiap spesies Spinosaurid membolehkan mereka menggigit erat ikan licin yang cuba melepaskan diri. Teng Yu Hei, pelajar paleontologi Universiti Malaya, berjaya menemui fosil gigi beberapa jerung air tawar berhampiran tapak penemuan asal fosil Spinosaurid. Ini mungkin bukti yang menunjukkan menu ikan yang dimakan oleh spesies tempatan. Sukan dimulakan dengan saingan tenis ATP. Juara bertahan Rusia sekali lagi mengecewakan Itali dengan mengesahkan slot ke peringkat separuh akhir. Pertemuan ulangan dua finalis musim lalu itu menyaksikan Rusia menundukkan Itali menerusi kemenangan 2-1. Roman Safilin terdahulu berdepan laluan ketir menentang pemain ranking ke-10 dunia, Jannik Sinner. Tewas penentuan tiebreak 6-7 pada set pertama, sukar buat Safilin untuk terus mencabar. Dan terpaksa akur dengan kekalahan 3-6 untuk Itali meraih mata pertama. Kemudian giliran Dani Medvedev menentang Matteo Berrettini melalui persaingan sengit. Rusia nyata lega berjaya mengikat kedudukan 1-1 selepas Medvedev menang pertarungan 3 set. Perlawanan terakhir acara beregu turut berlangsung sengit dengan tuah memihakkan dengan Medvedev dan Safilin. Mereka bangkit daripada kekalahan set pertama 5-7 untuk mendominasi dua set berikutnya bagi kemenangan 6-4 dan 10-5. Menanti Rusia di separuh akhir ialah juara kumpulan C Kanada yang menundukkan Jerman 2-1. Denis Shapovalov turun menentang Jelena Struff untuk perlawanan pembukaan dan Shapovalov berjaya mengatasi Struff menerusi keputusan 7-6, 4-6 dan 6-3. Ia disusuli pertemuan Felix Auger-Aliassime menentang Alexander Zverev. Menang 6-4 pada set pertama, Auger-Aliassime bagaimanapun kecundang set kedua. Set penentuan, Kanada akhirnya ceria mara ke peringkat separuh akhir selepas Auger-Aliassime mencatat kemenangan 6-3. Beralih ke aksi WTA tenis antarabangsa Adelaide, jago Amerika Syarikat Sofia Kenin mara ke suku akhir. Langkah kanan Kenin tidak hadir dengan mudah selepas dipaksa bekerja keras menentang wakil tuan rumah Alja Tomljanovic. Tewas set pembukaan 3-6, Kenin bangkit pada dua set berikutnya, menang 7-6 dan 6-3 selepas bertarung lebih 2 jam. Cabaran getir turut menantinya selepas ini apabila dijadualkan menentang rakan senegara yang juga pilihan utama Ashley Barty. Dalam pada itu, juara bertahan Iga Swiatek dari Poland tidak berdepan masalah untuk menempah tiket ke suku akhir. 1 jam 14 minit diperlukan Swiatek untuk merakam keputusan 6-1 dan 6-2 untuk menunjukkan jalan keluar kepada Leila Fernandez dari Kanada. Peringkat suku akhir nanti, Swiatek akan menentang bekas pemain nombor 1 dunia Victoria Azarenka yang mengesahkan kemarahan selepas menyingkirkan pemain wildcard tuan rumah Priscilla Hon 6-3 dan 7-5. Teknologi robot humanoid yang dicipta menyerupai pergerakan manusia pada pameran elektronik pengguna CES di Nevada, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.
working.